Rahim. Assalamualaikum kepada semua rakan niaga Ikhtisas pada malam ni, rakan niaga baru dan juga lama. Alhamdulillah, malam ni kita akan sekali bersiaran dalam program Sembang Santai Takaful. Jadi sekarang ni kita ada partisipan 18 orang dekat dalam. Kita akan tunggu lagi, insyaAllah ramai akan hadir lagi. Mungkin ada yang masuk YouTube juga Jadi memang siaran kita ni memang kita akan buat insyaAllah setiap Jumaat malam. Kalau kita tak ada apa-apa program-program yang dianjurkan oleh pihak Taufik Kelas atau lain-lain pihak, kita akan buat secara istiqamah setiap Jumaat malam. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita ada jemputan untuk dua individu yang sangat special. Dan specialnya pula malam ini sebab kita memang panggil orang Sabah bah. Dua individu daripada Sabah kan. Macam mana kita yang orang kata dah 2 bulan berturut-turut Power of Istiqomah Mari Club tier 2 Mei 2020. Dan juga Puan Milah M. Wasnin, POI Mari Club tier 1 Mei 2020 juga. Apa khabar Cik Dahri? Cik Dahri sudah ada di talian Sudah ada. Alhamdulillah, terima kasih Cik Dahri sudah ada di talian. Macam dalam kereta tu Cik Dahri Ya, dalam kereta. Rumah tengah renovation. Oh, okey, tak apa. Dia ikut cara macam Cik Ayu minggu lepas dalam kereta juga. Dan yang keduanya Puan Milah M. Wasnin ada sudah bersedia Alhamdulillah sudah. Okey, jadi Puan Milah memang berada di KK kan? Di KK sekarang ni kan? Jadilah. Okey, memang ada di KK. Okey, clear kan? Okey, Alhamdulillah malam ni kita bawakan orang-orang Sabah bah. Jadi kita akan bersama bersembang santai takaful dan kita akan lihat macam mana orang Sabah buat di Sabah. Dan juga Cik Dahri walaupun tidak berada di Sabah tapi buat di Semenanjung, lagi special. Orang Sabah buat di Semenanjung kan. Kan takaful. Tapi sebelum kita berbicara dengan sembang santai bersama kita punya ahli panel ni, ingin saya kongsikan kejayaan rakan-rakan kita yang telah memenangi anugerah POI pada bulan Mei. Jadi sama-sama kita saksikan video yang akan saya share sebentar lagi. Kita lihat siapa dia pemenang-pemenang Power of Istiqomah Mari Club untuk bulan Mei tahun 2020. Itu dia tadi. Jadi kita sama-sama ucapkan tahniah kepada, terutama sekali kepada rakan niaga kita yang telah berjaya istiqomah 2 bulan berturut-turut. Itu sebabnya bulan ni kita bawa Cik Dahri sebab beliau berjaya istiqomah untuk 2 bulan berturut-turut. Dan juga malam ni kita bawakan juga Pamilah yang kali pertama Pamilah tier 1 kali pertama istiqomah. Dan kita harapkan istiqomah ini berterusan daripada Cik Dahri dan Cik Milah
sampai akhir tahun. Untuk maklumat anda semua, apa yang specialnya tentang Power Istiqomah ni, setiap bulan bila anda tambahkan kes ataupun anda pastikan anda dapat 8 kes atau 4 kes dan CONR 2 kes setiap bulan. Kalau 8 kes tu bersama dengan satu rekrutmen, 4 kes bersama satu rekrutmen, kita akan gandakan. Jadi setiap bulan kita akan gandakan jumlah orang kata cash reward yang anda akan dapat dah. Dan berita baik juga kepada semua rakan niaga, cash reward ni kita akan kreditkan terus. Kita tak akan tunggu lagi macam bulan yang kita habis selesai program ni, insyaAllah esok pemenang-pemenang ni boleh tengok dalam akaun bank kita lah. Esok insyaAllah saya cuba usahakan. Jadi sebelum ni Cik Dahri, saya nak bercakap dengan Cik Dahri dulu kita nak bercakap dengan Cik Dahri dulu. Boleh Cik Dahri sebut sedikit ceritakan latar belakang Cik Dahri dan macam mana boleh mula melibatkan diri dekat dalam industri takaful ni. Silakan Cik Dahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Dengar. Jelas. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan CEO kita kerana sudi menjemput saya dan juga Puan Milah untuk bersembang santai Malam ni kita santai saja. Ya, malam ni kita santai-santai. Kita tak nak serius, kita bersantai tapi ada isi santai tu. Yalah. So saya mulakan, saya cerita permulaan saya berhijrah ke Semenanjung ni disebabkan desakan untuk meneruskan pelajaran di UiTM Alam lah. Bermula pada awal tahun 2002, tak ingat, saya tak silap saya, 2002. Dan setelah graduate pada tahun 2004, saya memulakan kerjaya saya sebagai jurulatih PLKN di Utara Sintok. Lepas tu saya pun teruskan lagi kerjaya saya dalam bidang kejurulatihan dan juga pembangunan insan di Syarikat Petaling Jaya. Dan seterusnya saya banyak bekerja dalam bidang, bukan saja dalam bidang yang saya belajar tu, tapi luar bidang yang saya belajar. Contoh, dekat Melaka saya bekerja dalam bidang kejuruteraan. Itu kali terakhir saya di Melaka. Dan 2007 saya berumah tangga. Dan awal 2006 saya dah masuk ke Johor, dah berhijrah ke Johor lah. So pekerjaan saya terakhir di Johor adalah sebagai seorang pegawai bank, personal banker. Banyak macam itulah, banyak kewangan lah. Bermula daripada kejurulatihan, pertanian bisa terlibat, homestay, kejuruteraan, itu perbankan, dan juga ada sedikit terlibat dengan unit trust ataupun perniagaan MLM. Macam itu. Yang takaful tu macam mana tu Cik Dahri? Kita nak tahu yang takaful tu macam mana boleh tiba-tiba terjoin tu. Sebelum saya join menyertai takaful ni, saya dah kerja bank. Dan di mana kerja bank ni kita dah ada license dah license takaful, dah ada license insurance, license unit trust. Jadi dalam perbankan ni kita memang boleh cari wang yang banyak. Tetapi ada satu tempoh tu, ada satu masa tu kita rasa bukan wang segala-galanya. Sebab bila kita kerja bank ni, kita tahu kita ada benda yang kita faham, kerja bank. Lepas tu saya pun ambil keputusan berhenti bank 24 jam dan terus menceburkan diri dalam bidang takaful. Takaful pertama yang saya join adalah takaful MAA takaful. Dan seterusnya saya daripada MAA takaful tu saya belajar. Dan akhirnya saya ke dalam takaful ikhlas lah pada tahun 2000. Awal juga, saya tak lama juga, lebih kurang 2017. Awal pertengahan 2017 saya join takaful ikhlas. Okey, terima kasih Cik Dahri. Itu macam mana kisahnya Cik Dahri boleh terlibat dengan industri takaful ni. Kita tanya pula Puan Milah kita sebab Puan Milah ni berbanding dengan Cik Dahri. Cik Dahri buat kerja dekat Semenanjung, tapi Puan Milah ni special juga sebab hanya buat melaksanakan kerja-kerja da'i takaful ni, kerja mempromosikan takaful ni hanya di Sabah. Jadi Puan Milah boleh ceritakan sedikit macam mana boleh
mula-mula menceburkan diri dekat dalam bidang takaful ni? Okey, dengar ya? Dengar. Semua Okey, dengar, okey. ya. Okey, saya nama saya Mila M. Wasnin. Okey, saya berumur 38 tahun. Okey, saya bermula takaful ni pada tahun 2006. 2006. Sekarang sudah ada 14 tahun dah. Masuk 14 tahun dan saya berada di ITISAS baru 2 tahun. Okey. Mula-mula saya berkecimpung dalam bidang takaful ni. Mula tu saya nampak saya sedang mencari pekerjaan. Okey, saya nampak iklan di surat khabar. Okey, jadi saya hantar resume takaful di kelas. Masa tu branch KK. Okey, jadi selama saya ikut, selepas tu saya diterima untuk jadi ejen takaful pada tahun 2006 tu, tapi bermula daripada kosong, sebab saya baru habis belajar, saya sedang mencari pekerjaan, jadi itu adalah pekerjaan yang pertama. Tapi pada tahun 2007 saya dapat tawaran untuk bekerja dalam bidang pendidikan. Okey, jadi saya sekarang ni buat takaful secara part time lah, sebab saya kaki tangan awam juga. Okey, jadi tapi walaupun saya buat part time, saya sentiasa mencari peluang dan ruang dalam takaful ni. Kerja hakiki ke takaful saya buat sama-sama, tiada masalah. Okey. Saya telah melalui lah, kalau takaful ni saya telah melalui banyak versi kepimpinan. Sebab dari 2002 tu saya melalui banyak team leader yang berlain-lain lah, orang dia bertukar-tukar. Okey, jadi ada pengalaman sikit-sikit tentang perjalanan takaful, gitulah. Ya. Okey, untuk makluman rakan niaga semua, Puan Milah ni sebenarnya seorang cikgu. Jangan terkejut ya. Beliau juga seorang cikgu, tapi pada masa sama masih lagi boleh untuk menjalankan tugas-tugas sebagai penting beliau produce setiap bulan secara istiqamah lah, insyaAllah kita nantikan bulan yang akan datang pula supaya Puan Milah pun turut istiqamah kan untuk bulan-bulan yang akan datang. InsyaAllah. Saya kembali kepada Cik Dahri sebab Cik Dahri ni pun kalau kita tengok Puan Milah dengan Cik Dahri ni pengalamannya pun memang berbeza-beza. Apa tarikan utama join ITISAS ni? Kita nak tanya Cik Dahri. Apa yang menyebabkan Cik Dahri rasa nak buat lah di kadah ITISAS ni? Kita tengok Cik Dahri ni sebelum ni dari segi istiqamah dia tu bermula pada tahun ini, semangat beliau memang cukup wajar dan memang luar biasa, memang istiqamah, dan saya yakin bulan Jun ni kemungkinan besar lebih daripada 5 kes Cik Dahri kan? Lebih daripada 1 rekrutmen. Kita tengok nanti. Cik Dahri, macam mana boleh nak join, nak buat ni ITISAS ni? Sebelum saya join ITISAS ni full time ni kan, sebelum kita memang takaful kelas, dan saya memang follow leader saya iaitu Tuan Lee Jeffrey. Beliau banyak mengajar saya dan memberi bimbingan, tunjuk ajar personal kepada saya macam mana nak buat, macam mana nak closing, dan saya sangat-sangat orang kata kita follow dia. Apa yang terbaik yang dicadangkan oleh beliau kita follow. So lepas tu pula kita tengok dari segi marketing plan ITISAS pula sangat-sangat orang kata berkenalah dengan hati saya. Macam kerja dia senang dan mudah. Lagipun satu, kita bukan sahaja memfokus kepada jualan personal, tetapi kita juga membina usahawan, rakan niaga. Hari ini kita nak bantu kawan-kawan kita bukan sahaja dari segi kewangan, tapi juga kalau boleh kita beri segi pekerjaan. Dan juga dalam perniagaan ni dan ITISAS ni saya nampak itu jalan yang terbaik dan mudah. Saya harapkan dalam ITISAS ni banyak lagi yang kita boleh kembangkan dari segi rakan niaga dan juga peluang-peluang macam ini bukan saja di Semenanjung, malah di kampung saya sendirilah kan, itu di Sabah. Okey, terima kasih Cik Dahri. Untuk makluman rakan niaga semua, Cik Dahri juga ada seorang agency director di ITISAS. Jadi beliau juga selain daripada mengejar kes
pelanggan-pelanggan baru. Beliau juga membuat banyak rekrutmen sebenarnya setiap bulan dan insyaAllah kita doakan nanti rekrutmen beliau tu supaya berlipat kali ganda lah insyaAllah kalau boleh ada di Sabah sekali, bukan sekadar di Semenanjung. Okey, kita kembali kepada Puan Milah. Dari segi Puan Milah mungkin dia banyak menumpukan kepada jualan berbanding dengan rekrutmen, tetapi beliau tetap juga buat rekrutmen disebabkan syarat POI Mari Club kita perlu buat rekrutmen. Dari segi jualan Puan Milah, dari segi jualan kan, sebab kita tahu Puan Milah ni dia cikgu. Cikgu ni pejabat awam ni kan. Ada orang dekat luar sana dia risau sangat, dia ni pejabat awam, cikgu. Dia cakap macam mana aku nak cari kes, macam mana Puan Milah boleh walaupun seorang cikgu tapi boleh dapatkan juga pelanggan dan pada masa sama dapat juga mendapat anugerah POI kita. Strategi Puan Milah gunakan untuk dapatkan pelanggan-pelanggan. Kalau boleh kongsikan dengan semua rakan niaga kita, terutama sekali rakan niaga kita yang mungkin sekarang ni buat part time dan dia ada kerja lain. Puan Milah, silakan. Okey, sebelum tu saya mau kongsi dulu kenapa saya join Ikhtisas kenapa saya berubah daripada silakan ke Ikhtisas. Okey, Ikhtisas saya join pada tahun 2019 bulan April. Seolah-olah saya mendapat satu suntikan baru tau. Sebelum ini lain dari lain cara kerja. Jadi sekarang dia mengubah 70% cara kerja saya di dalam Ikhtisas. 70%. Kalau sebelum ni saya memang buat sell. Rekrut tu saya tidak tahu apa benda lah rekrut ni kan. Saya buat sell saja. Tapi bila saya masuk Ikhtisas, saya dapat dua sell dengan rekrut. Jadi saya cuba buat yang terbaik lah untuk memenuhi Ikhtisas punya lah program kan. Okey, jadi cara saya sebagai seorang pendidik, pagi saya menjalankan kerja hakiki saya dan Ikhtisas saya akan buat Ikhtisas. Takaful ni saya akan buat pada sebelah petang sampailah mata terlelap di malam hari. Power. Kalau saya bangun pukul 1-2 pagi, okey, Ikhtisas, takaful ikhlas. Saya suka buat. Sebab saya suka, saya minat buat takaful ni. Tapi ini tidak bermakna waktu pagi itu, waktu kerja hakiki saya tidak boleh buat. Saya buat. Saya mencari peluang dan ruang. Okey, masa rehat, cari customer. Cari klien. Masa rehat saya bercerita dengan rakan-rakan. Saya buat saya WhatsApp dengan kawan-kawan. Jadi sebenarnya dia mencari kita mesti cari peluang dan ruang tu. Jangan tunggu masa kosong, masa senggang, masa renggang, masa yang kosong dulu barulah kita mula membuat pemasaran kan. Jadi begitulah cara kerja saya. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk bekerja lebih kerja. Kita buat 10 kerja pun, 20 kerja pun, yang penting kita bekerja, saya mengambil satu prinsip, ikut perumpamaan, kita menarik rambut di dalam tepung, rambut tu tidak putus, tepung tu tidak berselerak. Apa maksud dia? Maksudnya kita buat dengan berhati-hati dan adil. Berhati-hati dan adil lah, macam tu cara kerja saya. Puan Milah mungkin juga boleh kongsikan dengan rakan niaga semua. Di lokasi mana sebenarnya Puan Milah menjalankan perniagaan takaful ni? Sebenarnya bukan di KK kan? Cuba cerita dekat rakan niaga kita. Di mana ni sebenarnya? Kalau kita kata di sebelah utara sana kampung, kita tanya dengan Puan Milah betapa kampungnya di tempat lokasi beliau menjalankan perniagaan takaful. Okey, saya sebenarnya buat di kawasan Pekan Ranau. Ranau ya, Ranau. Nampak tu di Ranau ya. Okey, saya buat di Pekan Ranau. Okey, Ranau ni dia satu pekan kecil ya, tetapi pekerjaan utama penduduk di Ranau ni adalah pertanian, bisnes pertanian. Jadi sebenarnya sekarang ni di pelosok manapun kita tinggal, di kawasan kampung manapun, sekarang semua sudah mudah untuk mengakses lah. Okay, jadi saya rasa tidak ada masalah kalau saya menggunakan medium-medium yang ada pun. Tidak semestinya saya datang ke tempat dia orang tu, saya melepasi sungai ke apa, tidak semestinya, sebab akses itu tetap ada. Jadi tidak ada masalah.
Nampak tu rakan-rakan niaga semua ya, di ranau menjalankan perniagaan takaful tidak ada masalah walaupun terpaksa merentasi sungai ya. Tengok, kita lihat kepada mindset Puan Milah untuk menjalankan perniagaan takaful. Okey, jadi kita kembali pula kepada Cik Dahri. Cik Dahri mungkin agak jealous dengan Puan Milah sebab buat di ranau. Puan Dahri di mana? Di Semenanjung, di Batu Pahat yang lagi. Kalau boleh bulan depan lagi banyak daripada Puan Milah ni. Puan Milah pukul 5, Cik Dahri pukul 5. Tapi bezanya Cik Dahri buat di Batu Pahat. Puan Milah buat di ranau. Jadi apa strategi Cik Dahri lah untuk tambahkan lagi. Saya tahu mesti dalam fikiran Cik Dahri ni nak naikkan lagi kan. Dan apa yang telah Cik Dahri laksanakan sampai boleh berturut-turut istiqomah. Kita nak tahu juga. Rakan niaga semua nak tahu. Macam mana tu? Silakan Cik Dahri. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya kagumlah dengan Puan Milah boleh buat dekat ranau. Saya dah bayangkan ranau tu dengan bukit bukau dia. Kan dia punya hutan-hutan tu. Lepas tu cerita pula ada sungai lagi. Alamak. Jadi macam saya di Semenanjung ni, kita ada kemudahan pengangkutan yang mudah, perhubungan yang mudah. So lagipun kepadatan penduduk Semenanjung ni rapat-rapat kan. Senang kita nak jumpa. So bagi saya daripada awal tahun kewangan ikhlasan itu, saya dah berpasang niat supaya saya boleh istiqamah lah pada tahun ni. Lebih baik daripada tahun lepas. So kalau boleh, paling sikit pun 4 case dan juga mesti ada satu rekrutmen. Kerana pada tahun ini mesti kita berkembangkan bisnes kita lagi. Pasal tahun lepas adalah pengalaman kita untuk bagaimana nak mulakan perniagaan ni kan. Jadi tahun inilah kita nak betul-betul lakukan. So Alhamdulillah daripada bulan 4, sekarang bulan 5, bulan 6. Bulan 6 ni pun saya dah insyaAllah dah ada satu rakan niaga lagi. Alhamdulillah. Dan juga kes saya pun setakat ni dalam sistem mungkin 8 kot. Tahniah Cik Dahri. Bulan Jun sudah 8. Ya, itu dia. Jadi dan saya pun petang semalam pun dapat panggilan daripada Sabah. Dia kata 2 rakan niaga saya lagi daripada Keningau tu. Dia kata Dahri, saya pun nak macam awak jugalah. Nak mari. Dia pun ada customer. Ada 4 lagi dan juga ada 1 rakan niaga yang akan dimasukkan. Cik Dahri share apa aktiviti yang Cik Dahri buat tu sampai boleh menambahkan, menggandakan kes dan juga menggandakan rakan niaga tu. Boleh kongsikan dengan rakan niaga semua. Pertama sekali, yang penting adalah follow ups. Okay. Ya, walaupun kita jumpa, saya ada selalu buka kaunter dan bila kaunter tu kita bagi flyers dan juga nama lah, kita minta nama dia. Lepas tu kita akan follow up dia. Follow up bukanlah setiap bulan tapi at least kalau teringat tu kita akan follow up dia. Tanya khabar dia, lepas tu kita macam mana kan. Keduanya bila dia dah ambil polisi dengan kita akan minta referral. Referral untuk tujuan saya kata contohlah semalam saya jumpa 3 orang kira berpangkat profesor jugalah daripada UTHM dan kami bersembang sampai pukul 1:30 malam membincangkan pasal proses hibah ataupun produk hibah. Bermula daripada doktor seorang ni, dia dah ambil polisi dengan saya. Saya servis dia, saya tanya dia apa khabar anak sekarang yang kecil macam mana. Dia tu ada minat nak tambah yang lain pula. Jadi pada semalam pun kita bincang lama juga lah pasal hibah, pasal produk takaful dan dia orang pun minat untuk memberitahu pada yang lain lah, berkongsi pada yang lain. So gerak kerja saya tu kita memang banyak follow up guna WhatsApp. Saya jarang buat panggilan telefon. Saya guna WhatsApp je. Saya banyak menggunakan ayat-ayat yang baik, ayat-ayat lah. Ayat mujuk, ayat-ayat gunakan emoji yang lucu kan. Okay, kita guna pendekatan kita berbeza macam mana. Lepas tu dari segi rekrutmen pula ada juga di antara rakan niaga saya ni klien saya sendiri. Saya klien saya ada seorang klien macam contoh dekat Keningau tu klien saya.
dia pun dia kata, aku tengok kau ni steady je, boleh buat je barang ni. Pasal dia pun bekerja di lembaga hasil tau. Oh, okey, Dan bagus. kebetulan pula di beliau ni ada ditugaskan untuk memberi pengetahuan ke sekolah-sekolah tentang macam mana kita nak wavekan LHDN ni, kita punya cukai ni. Dan salah satu fokus utama dia adalah takaful, dia kata. Kan? So dia kata, ni bagus ni, boleh join dia pun, maksudnya dia pun boleh mencubalah. Dan alhamdulillah petang semalam pun dah ada 4 daripada dia dan juga rakyat niaga pun ada. Macam itu. So lagipun satu, kita sentiasa berhubung lah. Kita buat satu grup biasa, grup kita, rakan niaga kita. Kita berhubung lah, tanya khabar, apa cerita kan. Kita just jangan force, jangan tekan sangat. Just kita santai saja. Macam itulah. Okey, itu je strategi Cik Dari buat Sekarang anda semua sudah tahu rahsia macam mana Cik Dari boleh gandakan polisi beliau. Itu jadi beliau gunakan baru dan setiap orang ada kekuatan dia masing-masing kan. Jadi kita tanya pula kekuatan Puan Mila. Apa yang Puan Mila ceritakan dekat pelanggan yang menyebabkan pelanggan minat untuk ambil dengan Puan Mila? Boleh tak kongsikan dengan rakan niaga, terutama sekali kepada rakan niaga yang baru-baru nak berjinak-jinak dengan takaful ni? Apa yang Puan Mila ceritakan kepada rakan niaga, kepada pelanggan sampai dia berminat untuk menyertai takaful bersama dengan menggunakan Puan Mila sebagai wakalah? Silakan. Okey, sebelum tu saya pemasarkan takaful ni menggunakan medium WhatsApp saja. Kalau orang nadinya ialah panggilan telefon, buka kaunter. Saya tidak, sebab saya mungkin ada sedikit kekangan masa kalau buat kaunter kan, kaunter. Jadi saya 90% menggunakan WhatsApp saja. Okey, saya memasarkan, saya follow up, saya mencari pelanggan, semua menggunakan WhatsApp. Selepas dan 30% tu adalah melalui 90% menggunakan WhatsApp, 10% itu adalah melalui panggilan telefon jugalah. Saya buat juga, cuma jarang, mungkin dalam seminggu tu buat sekali saja. Okey, dan juga saya jumpa klien. Jumpa klien hanya untuk sign saja, untuk sign. Memang hanya untuk sign saja. Kalau untuk penerangan apa semua saya menggunakan WhatsApp. Sebab saya rasa saya gunakan kaedah yang paling simple, yang saya rasa semua RN boleh buat. Itulah dalam apa kaedah tu? Boleh kongsikan dengan rakan niaga kita semua. Dalam WhatsApp tu tulis apa tu? Boleh share sikit. WhatsApp, kita tulis WhatsApp. Mula-mula kita macam biasalah, kita tanya khabar kan, lepas tu kita promo menggunakan ayat-ayat seperti sudahkah anda memiliki medical card, gitu, dengan kawan-kawan kan. Kita buat secara santai juga, jadi dia orang akan reply pun secara santai. Jadi kita boleh masuk dan dia orang pun setuju. Barulah kita boleh teruskan next plan. Jumpa kan tidak. Maksudnya Puan Mila berWhatsApp tu secara personal, bukan secara dalam grup kan? Secara personal. Secara personal. Saya buat secara personal dan saya akan follow up. Kalau hari ini dia belum bagi jawapan, besok saya follow up lagi. Lusa saya follow up sampai lagi dia cakap. Sampai dia cakap minta maaf, saya tidak boleh, saya belum bersedia. Okey, tidak apa. Okey, kata siapa tu Puan Herdalina, kita ada 32 juta orang Malaysia. Jadi baru satu yang tahu, ada 31 juta orang lagi yang kita kena cari. Ya, nampak tu ya rakan niaga ya. Banyak kaedah komunikasi yang kita boleh gunakan dan salah satu kaedah komunikasi adalah menggunakan WhatsApp. Kan, walaupun dalam WhatsApp pun kita boleh tanam tebu di bibir sebenarnya. Di WhatsApp pun boleh kita tanam tebu di bibir. Tak perlu kita tanam tebu di bibir melalui mulut. Di WhatsApp pun boleh buat. Dan kita dah tengok Puan Mila buktikan melalui WhatsApp sahaja dan jumpa pelanggan untuk close deal. Itu special
Tapi mungkin nanti rakan niaga lain nak tahu, kalau rakan niaga lain mana-mana yang nak tahu dengan Puan Milah ni, boleh juga gunakan chat atau private nanti. Puan Milah saya minta mungkin boleh tinggalkan phone number dekat dalam chat room. Dan mungkin rakan niaga lain yang mungkin dia malu-malu nak buka mulut, nak gunakan WhatsApp, mungkin boleh tiru cara Puan Milah kan. InsyaAllah. Saya kembali kepada Cik Dahri lah. Cik Dahri, soalan seterusnya. Rancangan Cik Dahri lah untuk 2-3 rancangan jangka panjang. Cik Dahri lah. Sekarang ni Cik Dahri baru bermula di Ikhtisas, agak baru lagi. Apa perancangan jangka panjang Cik Dahri bersama dengan Ikhtisas? Terima kasih. Cik Dahri lah. Bercakap dengan rancangan panjang rancangan jangka masa panjang. So saya berimpian dalam Ikhtisas ni saya boleh pergi ke next level, iaitu managing director dan seterusnya yang tertinggi lah sebagai board of directors. Untuk ke arah itu kita memang perlukan rakan niaga. Saya percaya mana-mana pertubuhan, mana-mana persatuan, mana-mana organisasi perlukan rakan niaga bersama-sama untuk menjayakan matlamat yang kita impikan. So untuk ke arah itu, apa yang kita buat, rakan niaga pun perlu buat. Kopi apa kita buat. Dan sistem yang dalam Ikhtisas ni memang ada sistem yang ada SOP tersendiri, SOP yang boleh di-follow kepada semua. Waimah daripada EP, ECP, AD dan juga MD lah. So sistem yang seragam yang kita nak digunakan pakai pada semua supaya impian kita tadi tu menjadi, kan? Dan bagi saya itulah matlamat saya tadi, memang saya nak ke arah MD, kalau boleh awal lah, seawal yang mungkin pada tahun 2024 ke begitu, ataupun 2023, bagaimana sepantas mana kita boleh bimbing rakan niaga kita bersama-sama ke arah satu seragam lah, ke arah matlamat yang sama. Okay. Dan perlu diingat, takaful ni bukan setakat bisnes, dia juga ada tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim kepada rakan-rakan kita, sebagai pada jiran-jiran kita, pada saudara mara kita, kan? Hari ini kita perlu ingat, kita bukan boleh bantu orang setakat wang saja, tetapi kita boleh juga bimbing orang tu ke arah meningkatkan keimanan dengan membersihkan harta daripada riba dan sebagainya lah. Okey, terima kasih Cik Dahri. Mungkin Puan Milah boleh kongsikan juga impian dan juga sasaran. Okey. Sasaran saya dalam takaful ni, saya pada Februari tahun ini saya sempat mengikuti Dream Chaser di Putrajaya, kan Tuan Syah? Ya, betul. Saya punya sasaran itu masih belum berubah. Okey. Boleh share dengan rakan niaga apa sasaran Puan Milah bersama masa program di Dream Chaser di Putrajaya tu? Okey, alamak. Okey, sasaran saya sasaran saya mestilah yang realistik lah. Saya rasakan realistik lah yang saya boleh capai. Okey, saya hanya memerlukan 25 RN yang aktif. Itu saja. Saya 25 RN yang aktif. Dan juga 270 cases sebelum berakhirnya 31 Mac 2021. Saya lihat ini mungkin angka atau yang kecil saja untuk orang-orang hebat di sana, tapi bagi saya rasa kalau saya dapat capai yang ini pun, saya rasa Allah Akbar, sangat bersyukur dan saya rasa bersyukur sedikit seperti ada hadis mengatakan bersyukurlah walau sedikit. Orang yang tidak bersyukur walau sedikit, orang yang barang siapa yang tidak bersyukur walau sedikit, maka tidak akan mampu bersyukur sesuatu yang lebih banyak. Jadi saya rasa itu saja sasaran saya untuk tahun ini. Sasaran
itu mungkin akan berubah dari masa ke semasa. Tetapi buat masa sekarang, detik masa ini, saran saya hanya untuk mendapat 25 RM. Okey, terima kasih Pak. Betul. Baru, tapi beliau juga memang ada cita-cita yang cukup besar untuk mendapatkan rakan niaga di Sabah, di Sabah semuanya. Okey, saya selepas ini sesi bersama saya akan buka juga soalan-soalan kepada rakan niaga di dalam online. Jadi anda semua boleh bertanya terus kepada Encik Dahri dan juga Puan Milah dengan cara menekan button membukakan soalan melalui chat room, ataupun anda semua boleh terus tekan button unmute untuk bertanyakan terus kepada sama ada Puan Milah ataupun Encik Dahri. Jadi saya buka kepada soalan kepada mana-mana rakan niaga yang ingin bertanya. Saya silakan sekarang. Assalamualaikum Cik Syah dan Cik Dahri dan Puan boleh kenalkan diri dulu ya. Sila kenalkan diri. Okey, saya Arif bin Omar dari Kota Baru. Okey, Arif daripada Kota Baru. Silakan Cik Dahri. Ya. Okey, Cik Dahri, saya ada satu soalan nak tanya. Macam mana Cik Dahri selepas rekrut tu, macam mana Cik Dahri ajar rakan niaga Cik Dahri untuk buat sale daripada awal sampai dapat kes dan konsisten dalam industri ni? Terima kasih Arif ya soalan dia. Soalannya sangat ni lah. Okey, macam ini senang ya. Sebenarnya kita tak force dulu kita punya rakan niaga tu untuk buat sale. Kita kena terapkan dulu dia punya konsep tentang takaful. Ya, macam mana kita dah ada CIP tadi tu. CIP tu kita bagilah pada kita punya rakan niaga macam mana, kenapa perlu buat takaful. Kan? Jadi baru dia ada kesedaran tu nak buat sebenarnya. Dan lepas tu saya pun ada kelebihan sedikit lah, iaitu pandai membuat, bukan pandai lah, ada sikit kreativiti untuk membuat pamphlet yang memudahkan cara mereka untuk, yalah macam contoh sekarang mungkin rakan niaga kita tiada lagi iPad, so kita gunakanlah pamphlet tadi tu yang dia buat kiraan tadi tu, yang kiraan basic tu, berapa, contoh umur dia berapa, sekian-sekian kita bagi. Jadi dia dah nampak, oh macam gini, senang. Dia dah ada guidance. Keduanya pula kita sebagai rakan niaga dia, leader dia juga, kita ada kelebihan kalau kita ada iPad tu kita kongsi je lah. Sementara waktu ni kita kongsi dulu dengan iPad kita. So nanti perlahan-lahan kita galakkan mereka untuk ada satu lah. Dan lepas itu pula kita kena example, lead by example. Kalau kita cakap suruh buat 4, kita memang mesti ada 4. Kalau kita suruh buat 6, kita pun mesti ada 6. Kan kita mesti ada cara mendahului dia. Mesti ada bukti yang kata kita boleh buat, kau pun boleh buat, sama-sama boleh buat lah. Macam itu. Okey. Kita juga ada soalan dalam chat room ini saya mungkin nak tanyakan kepada Puan Milah lah. Sebab tadi Cik Dahri dah ni kan, kita tanyakan Puan Milah. Macam mana Puan Milah boleh kekalkan momentum untuk jalan ke perniagaan dalam musim sekarang ni lah? Musim PKP. Okay. Boleh buat perniagaan takaful ni. Jadi orang pun nak tahu juga, lepas tu buat di ranau pula kan. Jadi orang pun rasa, saya sendiri pun rasa macam boleh garuk kepala lah kan. Silakan Puan Milah. Okay, mengekalkan momentum. Okay, sebenarnya dalam takaful ini, dalam industri takaful ini, kita semua perunding takaful ini sepatutnya mempunyai satu sikap dalam diri itu, perlu diterapkan dalam diri itu, ialah sifat kerajinan, rajin dan tidak mudah berputus asa. Bila kita ada dua sikap ini, kita akan terus mengejar impian. Kalau saya ni sebenarnya dari dulu, kalau ikutkan 10 tahun lalu, 10 tahun lepas, saya tidak ada sesiapa untuk saya rujuk. Tim leader saya lari ke sana ke sini. Jadi saya macam terumbang-ambing. Masa tu sebenarnya saya sudah boleh give up sudah. Sebenarnya saya boleh keluar sudah daripada takaful. Sebenarnya semua, tapi sebab kenapa kita istiqomah.
Sebab kenapa kita istiqomah dan saya kekal di takaful, sebab minat dan kita kerja ikhlaskan diri. Kita ikhlaskan diri dan redha atas apa yang berlaku. Okey. Jadi saya ingat satu firman, satu ayat dalam surah Al-Maidah tu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Okey. Maksudnya kalau menolonglah kita dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Maknanya kita ingin pahala itu sentiasa mengalir. Jadi caranya kita buat setiap sekadar yang termampu dengan kudrat yang ada. Itulah. Okay, mungkin saya boleh sambung sikit Puan Mila. Soalan tu ada juga kaitan dengan rakan niaga kita yang bertanya ni daripada Puan Harisah. Sebab Puan Mila ni buat kerja secara part time. Macam mana Puan waktu bekerja tu? Maksudnya Puan Mila cikgu, pada masa sama nak bagikan masa, jangan campur aduk tu. Kan? Okay. Jadi macam mana Puan Mila pastikan keberkatan tu untuk waktu bekerja tu, dan terutama sekali memang macam kita pun macam rasa macam kalau rakan niaga kita pun mungkin akan rasa macam mana nak bagi masa ni, full time pun tak sempat nak buat kan, tapi Puan Mila boleh bagi masa tu. Dan pada masa yang sama, macam mana Puan Mila pastikan keberkatan waktu bekerja tu? Okey, silakan Puan Mila. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, kita bekerja dalam industri takaful ni, mana-mana kerjalah yang kita buat, kita mesti berpegang kepada perumpamaan yang saya katakan tadi. Umpama menarik rambut di dalam tepung. Tepung tu tidak selera, rambut tu tidak putus. Maksudnya kita buat penuh hati-hati dan adil. Maksudnya kita membahagikan masa kita sebaik mungkin. Kalau waktu itu adalah waktu untuk kerja hakiki, okay? Dan ini adalah untuk kerja part time, kita kena buat satu jadual, yang mantap, yang mantul. Okay, satu jadual yang kita boleh capai, kita boleh ikut jadual tu. Kita disiplinkan diri kita supaya keberkatan rezeki itu insya-Allah kita dapat atur dengan sebaiknya. Okey, walaupun sebenarnya yang mengatur rezeki itu ialah Allah, tetapi kita ada usaha, kita ada doa dan tawakal. Okey, kita berusaha sebaik mungkin untuk mengatur bagaimana cara kita bekerja. Okey, kita kena ikhlaskan diri. Kita jangan streskan diri bila bekerja. Bila kita stres, kita campur adukan kerja yang satu dengan kerja yang satu, jadi kita tidak boleh buat. Jadi sama juga macam takaful tu. Bila kerja yang satu belum siap, kita mau pergi buat takaful, memang kita stres. Jadi benda tu macam tidak sempurna, umpama kita melepaskan batuk di tangga. Okey, jadi tips dia kalau untuk saya dan tidak semestinya diterima oleh semua RN di sana. Okey, tapi bagi saya disiplinkan diri, buat jadual. Okey, buat jadual, disiplinkan diri dan adil. Itu saja. Adil membahagikan masa. Okey. Okey, terima kasih Puan Mila. Itu dia jawapan yang cukup mantap. Adil membahagikan masa. Tetapi kalau kita berbalik kepada rakan niaga kita yang full time, Cik Dari dia full time berbanding dengan Puan Mila. Jadi macam mana Cik Dari pula mengadilkan masa Cik Dari? Apa rutin harian Cik Dari? Sebab berbanding dengan Puan Mila, mungkin masa dia jadi cikgu dah 6 jam, 7 jam, lepas tu nak buat pula kerja takaful. Jadi nampak efisien dekat sini melaksanakan tugas sebagai wakil takaful. Jadi pada masa sama juga buat kelas cikgu. Tapi Cik Dahari adalah full time. Jadi macam mana rutin Cik Dahari tu setiap hari? Alhamdulillah, kalau macam saya full time ni, kita memang ada satu panduan daripada agensi sebelum ni, iaitu agensi Haji Jeffrey. Dia akan beri satu panduan di mana kita kena start bermula bekerja ni sekitar 8.30 pagi lah. 8.30 pagi Cik Dari telah berada di pejabat. Di pejabat ataupun di lokasi tempat klien lah. Okey. Tapi sebelum 8.30 pagi tu, saya dah bangun awal. 4.30 pagi dah bangun. Okey. Dalam pukul 4 lah. Pasal apa, jam biologi saya adalah biologi Sabah. Jadi biasanya Sabah ni dia punya biologi awal sikit kan, terbangun. Jadi kita masih terbangun awal lah. Okey. Itu bila terbangun awal tu kita buat sedikit lah semayang. Lepas tu sembahyang subuh.
Kita keluar, kita sembahyang subuh, sembahyang duha, sarapan sikit. Tapi saya pastikan mesti saya keluar dekat rumah 8.30 ataupun paling last pukul 9. Okey. 9 pagi. Kalau hari itu tak ada tujuan jumpa klien, saya akan pergi ke pejabat. Ke pejabat untuk selesaikan dokumentasi yang ada sebelum ni lah. Settlekan apa yang pending dan seterusnya. Dalam tengah hari tu kita kena buat satu appointment lah. Satu appointment atau dua. Sama ada kita launching atau lunch. Maksudnya kita makan tengah hari dengan klien ataupun rakan niaga yang lain. Kenapa kita perlu makan dengan bersama rakan niaga lain? Kita nak dapatkan semangat dan juga kita pun nak dapatkan idea-idea macam mana nak closing seterusnya, macam mana kita nak jumpa klien, macam mana lah. Cara-cara itulah. So full time ni kita sepatutnya kena kerja dalam 8 jam lah, 8 jam. Pasal itulah kira kita punya punch card kita kan sebagai agent, sebagai agent takaful ni, sebagai full time ni kalau kita mesti mematuhi lah. Dan sebenarnya sebagai full time ni lagi sukar berbanding part time pasal yalah kita kena disiplin. Pertama betul yang kata Puan Mila tadi tu, kita mesti disiplin. Pasal apa? Tak ada yang monitor kita, kita sendiri yang kena disiplinkan diri kita. So kita mesti ada panduan lah, panduan asas untuk di follow dan juga dipatuhi. Okay, itu sajalah. Okey, terima kasih Cik Dari. Saya berbalik kepada soalan kepada Pamila. Ada soalan dalam YouTube juga Dalam YouTube ada ni Yusniza. Soalannya, cabaran yang paling besar yang pernah dihadapi oleh Pamila dan industri takaful ni. Dan macam mana Pamila mengatasi isu besar yang Pamila hadapi tu. Silakan Pamila. Okay, cabaran paling besar dalam 10 tahun yang lalu, cabaran paling besar saya ialah masa tu belum guna yang tahun yang baru-baru ni kah yang lama macam mana? Okay. Yang sepanjang industri yang baru ataupun yang lama pun boleh cerita. Dua-dua pun boleh cerita. Okay. Cabaran saya yang lama tu saya terumbang-ambing kan. Saya tiada siapa tempat untuk merujuk, tiada. Okay. Jadi masa tu kami masih menggunakan borang. Okay. Bila kita tidak ada team leader, jadi maklumat pun kita tidak dapat dengan tepat. Maklumat tidak dapat dengan tepat. Lepas tu apa semua pun tidak tahu. Jadi kita buat kerja yang sama 3 bulan, 4 bulan tu benda yang sama. Jadi satu hari saya buat case. Jadi saya hantar. Sekarang ni hantar pergi branch dari Ranau ke Kota Kinabalu. Lepas Ranau waktu ke Ranau ke Kota Kinabalu ya. Saya masuk. Okey, saya berapa jauh tu Puan Mila? Ranau ke Kota Kinabalu? Berapa jauh 2 jam setengah perjalanan lah. 2 jam setengah perjalanan. Okey, lepas pulang daripada sekolah pukul 2 hari Jumaat lah selalu saya akan habis office hour kan, hari Senin sampai hari Jumaat. Jadi lepas office hour tu saya hantar pukul 2 petang, hantar pergi branch. Bila hantar tu ini borang yang tahun berapa ni, tahun alif. Allah, borang yang saya hantar tu sudah lama tidak digunakan. Begitulah cabaran-cabaran bila kita tidak ada team leader. Saya hantar borang yang lama sudah tahun alif. Padahal masa tu kita sudah guna borang yang baru. Itu cabaran saya yang lama, tidak mempunyai team leader. Jadi sekarang ni kita sudah team leader, kita sudah ada kisah lah. Okey, kisah. Okey, jadi sekarang ni cabaran saya pula sekarang ni ialah saya sentiasa bila kita keluar, kadang-kadang tu saya juga berjumpa dengan beberapa orang tentang berbicara atau tentang takaful ni. Dalam WhatsApp pun ada juga yang mengatakan bahawa saya tidak suka dengan takaful ni sebab makan duit. Allah makan duit. Macam mana dia makan duit? Dia makan duit, jadi dia buat rejection tu bulat-bulat tau. Makan duit, jadi saya tidak akan terima takaful ni sebab makan duit. Okey, jadi saya relax lah. Saya tidak ambil hati pun sebenarnya, tapi hari seterusnya dia nampak iklan saya di Facebook. Dia tanya lagi pasal takaful. Dia tanya lagi tentang takaful ni. Dia tanya lagi, dia bagi tahu lagi kenapa kamu masih menjual, kenapa kamu masih buat benda ni sedangkan benda ini menipu.
Dia tanya macam tu. Jadi sebenarnya stigma negatif ya terhadap takaful tu masih adalah satu perkara yang memang dihantui oleh saya dihantui oleh saya lah bila mereka menolak takaful ini tanpa usul periksa kan. Jadi saya rasa itu cabaran yang paling besar lah kita kena. Jadi cara menyelesaikannya selalunya saya kongsikan kisah-kisah benar yang berlaku di sekeliling, mengatakan bahawa takaful ini sebenarnya memberi manfaat kepada kita. Sebagai contohnya apabila kita mendapat musibah, jadi kita memerlukan kos yang besar. Jadi anda terpaksa menjual, anda terpaksa menggadai segala aset-aset yang ada. Saya tidak tahu lah, mungkin dia terasa atau tidak kan. Tetapi itu antara satu cara yang saya boleh buat. Yang keduanya untuk sebab saya tidak dapat menerima dia mengatakan bahawa takaful ini takaful ini penipu kan. Jadi kita bagikanlah bukti-bukti hard copy, soft copy sama dia supaya dia boleh menerima takaful ini dengan betul, dengan baik. Okey, itu dia cabaran Cabaran sekarang dengan ni dulu agak berbeza sebenarnya. Jadi sebenarnya kita pun telah sampai ke penghujung program kita ni. Jadi saya nak minta kata dua daripada kata akhir daripada Puan Mila, memandangkan Cik Dahri kita tidak berada di talian silakan Puan Mila, mungkin kata-kata akhir kepada semua rakan niaga kita, kata-kata semangat untuk menjalankan perniagaan takaful ni dengan lebih istiqamah untuk bulan-bulan yang akan datang. Silakan Puan Mila. Terima kasih ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada ISAS kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dengan rakan-rakan semua. Akhir sekali stop complaining dan hargai diri kita ni setiap hari lah. Say goodbye untuk orang-orang yang tidak boleh bagi kita energi, tidak boleh bagi kita positive energy dalam industri takaful. Jadi kalaulah seandainya kita mendapat rejection daripada mana-mana klien, anggaplah itu sebagai satu motivasi untuk kita bergerak lagi jauh ke hadapan. Jadi itu sajalah untuk saya boleh kongsi dengan rakan-rakan niaga sana. Semoga semua berjaya dan terus istiqamah. Okey, terima kasih Puan Mila dan juga terima kasih juga kepada Cik Dahri walaupun beliau ada di dalam talian. Jadi saya harapkan Puan Mila dan juga Cik Dahri akan terus sukses di dalam ITISAS dan juga terus istiqamah lah untuk bulan-bulan yang akan datang. Dan kepada rakan niaga yang lain, kita harap malam ini menjadi satu inspirasi kepada anda semua untuk juga terus istiqamah menjalankan kerja-kerja da'i takaful ni, mendapatkan lebih ramai pelanggan dan pada masa sama membantu juga rakan-rakan kita di luar sana yang memerlukan mungkin pendapatan tambahan Jadi sekian saja program kita pada malam ini. Kita sudah pun bersiaran lebih kurang 1 jam lebih dan harapnya tuan-tuan dan puan join juga program-program kita. Santai minggu depan, insyaAllah minggu depan kita akan bawakan mungkin individu-individu yang telah pun memenangi anugerah POI bulanan ini. Dan juga jangan lupa juga minggu hadapan 1 hari bulan kita ada program wasilah kesejahteraan perdana. Jadi kalau boleh kita bawa seramai-ramai rakan niaga, kita bawa seramai-ramai public rakan-rakan kita untuk join program yang akan dianjurkan oleh ITISAS, Akademi ITISAS dengan kerjasama Taufik Ikhlas dan akan kita jemput penceramah Ustaz Wan Timizan. Jadi sekian saja daripada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saksikan video pemenang-pemenang